الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bashira wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nusina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi waftah alaina ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin. Tuan Imam, ahli jawatan puasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, abang-abang, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat dipertemukan pada malam ini. Marilah jom sama-sama kita lafazkan kalimah syukur. Alhamdulillah. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat sepetung ayat Al-Quran dari surah Al-Isra. Kan, 2 hari lepas kita diberi cuti oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Kan, cuti mengingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang tak boleh tidak kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra. Kan? Ayat yang pertama. Macam mana bunyi, tuan-tuan? Ingat lagi? Kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Panjang kalau ikutkan ayat tu. Alhamdulillah. Sedar tak sedar kita telah pun melalui fasa yang tidak boleh kita tinggalkan, kita lupakan. 27 Rajab. Kan, peristiwa yang meninggalkan kesan dalam diri kita, peristiwa yang menyebabkan solat 5 waktu itu wajib bagi kita. Peristiwa di mana Nabi SAW menerima arahan daripada Allah untuk tunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kan, peristiwa yang Allah beri kepada Nabi bersempena dengan ujian yang Allah telah timpakan kepada Nabi. Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita ingat, tahun itu dikenali sebagai tahun duka cita, Amul Huzun. Kan, kenapa? Kerana 2 orang pendukung dakwah Nabi telah dijemput kembali oleh Allah SWT. Siapa dia? Isteri baginda yang Nabi cintai, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan seorang lagi bapa saudara Nabi. Betul tak? Kalau kita bersejarah, kita jumpa itu, tuan-tuan dan puan. Kan, kemudian berlakulah proses yang begitu hebat yang Allah berikan kepada Nabi, proses di mana penyucian diri Nabi
Kan Allah datangkan malaikat Jibril, kemudian belah dada Nabi, keluarkan hatinya, basuh dengan air zam-zam, sehingga cerita tu panjang kalau kita lihat. Dan poinnya kat sini malam Isra dan Mi'raj. Dua peristiwa perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, tapi kemuncaknya adalah solat 5 waktu sehari semalam. Kalau nak cerita peristiwa malam tu 3 hari 3 malam tak habis. Cerita tu memang seronok kalau kita nak ceritakan. Tapi tak apalah, kita tinggalkan kepada ustaz dia jemput esok untuk cerita pasal Isra dan Mi'raj. Cuma saya nak sentuh malam ni tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan Isra dan Mi'raj ini adalah kefarduan solat. Itu penting. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana inilah benda pertama nanti yang akan dihisap ketika kita kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu ibaratnya seperti tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, maksudnya dia dah dirikan agamanya. Barang siapa tinggalkan solat, seumpama dia meruntuhkan agamanya. Hadamaddin. So solat itu sebenarnya satu benda yang amat penting dalam kehidupan kita. By hook atau by crook, hendak tak nak, mau tak mau, rela atau terpaksa, solat wajib dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Itu nak sebut tuan-tuan. Petang tadi dalam perjalanan saya datang kemari, saya dapat satu mesej. Ustaz, boleh tak cerita sikit tentang solat duduk? So malam ni tuan-tuan, bersempena dengan Isra Mi'raj, kan kefarduan untuk solat, kita nak kongsi sedikit apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu. Kan saya nak kongsi apa yang guru saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mohon moga-moga dia ada manfaatnya untuk kita bersama. Tapi nak tunjuk solat duduk ini tuan-tuan dan puan-puan, dia kena praktis. Kalau saya duduk macam ni tak nampak macam mana rupa dia. Kan buat pun tak betul. Okey. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kena tanamkan dalam diri kita, solat itu adalah wajib dalam apa keadaan sekalipun. Hadis Nabi sahih sebutkan, solat itu hendaklah didirikan qaiman, berdiri. Maksud berdiri itu macam mana tuan-tuan dan puan? Berdiri betul. Kalau kita tengok kan, antara rukun solat adalah berdiri betul, berdiri tegak. Au qaidan, kalau tak boleh berdiri, barulah sampai kepada yang kedua, iaitu duduk. Duduk ni macam mana tuan-tuan dan puan? Sama ada kita duduk antara dua sujud, ni dia. Bukan bersila ya, duduk antara dua sujud. Kan bersila jadi lain pula tuan-tuan. Ni duduk. Ataupun duduk yang kedua dekat atas kerusi. Okey, duduk atas kerusi. So ada dua kaedah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan beri detail. Duduk. Sama ada kita takbir, baca Fatihah, sampai nak rukuk, kita rukuk macam biasa, maksudnya rukuk, kemudian i'tidal, kemudian nak sujud tak mampu, baru kita duduk, dan kita rukuk sambil duduk. Ataupun yang kedua, kita terus duduk takbir dan terus duduk. So ada perbincangan ulama yang panjang berkaitan dengan kedua kaedah ini. Kenapa? Dibenarkan duduk itu kerana ada sebab tertentu. Jadi pertama tadi, berdiri betul kerana dia adalah rukun dalam solat. Daripada 17 rukun itu, salah satunya adalah berdiri betul. Okey, kalau tak boleh berdiri, kata dalam hadis Nabi, suruh duduk. Ataupun yang ketiga, cara dia au qaidan, au qaiman, qaidan, ataupun satu lagi adalah baring. Baring mengiring di lambung sebelah kanan. Nak buat ke tuan-tuan? Tunjuklah ya. Macam mana nak baring tu ustaz? Baring, duduk, lambung sebelah kanan. Susah juga nak buat dia. Macam mana gini macam ni. Tapi lambung sebelah kanan ni maksudnya dia rusuk sebelah kanan. Okey, bukan terlentang ni tuan-tuan. Tapi kalau tak mampu untuk baring sebelah kanan, terlentang pun tak apa. So dalam keadaan, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, solat itu wajib. Sebab itu kita nampak ada kaedah diajarkan di Islam, baring, solat sambil baring. Pasal tak mampu untuk duduk.
Dalam keadaan macam mana tuan-tuan dan puan? Kalau boleh mengiring, maksudnya kita kena beranggapan bahawa bila takbir, takbir macam biasa sambil baring tuan-tuan Kena tunjuk ni baring ni. Tapi bukan baring kat sana, kiblat dekat sana tuan-tuan. Hadap ke kiblat. Okey. Macam inilah tuan-tuan contoh. Ini kira baring dah ni tuan-tuan Allahu Akbar. Okey, bila rukuk macam ni tuan-tuan, tak boleh rukuk kan? Okey, boleh mengiring ke kanan. Isyarat kepada rukuk, maksud dia Allahu Akbar, mengiring ke kanan, isyarat kepada rukuk. Kemudian kalau nak sujud, Allahu Akbar, isyarat ke kiri. Dapat tuan-tuan Kena dibezakan di antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Kalau tak mampu nak ke kiri ke kanan, gunakan kedipan mata tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap macam tu, ya Islam mengajar kita begitu. Panjang lah pula Tapi nak cerita yang solat sambil duduk ini adalah perbincangan kita pada malam ini. Okey, ada dua keadaan tuan-tuan dan puan-puan dinakalkan daripada guru-guru kami. Antaranya Sahibus Samah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kemudian yang kedua tuan guru kami Ustaz Mahdi Muhammad Jul. Okey, disampaikan kepada kami kaedahnya kalau kita nak solat duduk. Saya dah sebut dua kaedah tuan-tuan Pertama, kalau kita mampu untuk berdiri, so berdirilah semampu yang mungkin. Sampai tahap mana kita mampu untuk berdiri? Kan katalah daripada takbiratul ihram, baca surah doa iftitah, Fatihah, kemudian rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita nak sujud, kita tak mampu, barulah kita duduk dan kita sujud. Setakat mana tuan-tuan dan puan? Setakat yang kita mampu. Kalau kita mampu turun lagi, turun lagi. Kalau tak mampu setakat macam ni, cukup sekadar ini. Okey, maksudnya keadaan pertama ketika kita mampu berdiri, kemudian kita akan duduk ketika kita tidak mampu duduk. Keadaan kedua, tak mampu nak berdiri daripada awal. Kenapa? Mungkin keadaannya kalau kita berdiri lama, kita akan pitam. Berlaku kan? Duduk kita goyang. Jalan tak apa, tapi kalau berdiri dia akan jadi goyang. Bergoyang, mungkin dia akan tergolek. Okey, pengalaman solat Jumaat. Solat Jumaat tuan-tuan solat Jumaat di Masjid Putrajaya. Dalam saf yang panjang tu, ketika imam membaca Al-Fatihah, salah seorang daripada makmum tersungkur disebabkan hitam, tak makan tengah hari. Macam mana tahu tak makan tengah hari? Lepas solat kita jumpa dia. Kebetulan kawan satu pejabat saya tanya juga, kenapa jatuh? Perut lapar. So bila perut lapar, dia hitam, dia jatuh, tersungkur. Nasib baiklah tak tepat hidung dia kena ke tempat sujud. Kalau tak, patah ni tuan-tuan Sebab itu kadang-kadang kalau kita dah hitam ketika solat, so kena kawal diri kita. Dalam keadaan kedua, tak mampu nak berdiri, takbir Allahu Akbar dan terus duduk. Duduk terus. Kemudian bacalah Fatihah. Kan sampai rukuk-rukuklah Allahu Akbar. Katalah sekat ni kita mampu. Okey, kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Perlakuan sujud hendaklah lebih rendah daripada perlakuan rukuk seandainya kita solat dalam keadaan duduk daripada awal. Sama juga kalau kita solat tidak menggunakan kursi dan kita terus duduk. Tak mampu nak diri, so kita pun terus duduk. Jarang kita jumpa kat masjid, jarang jumpa. Biasa kat rumah. Kita pun takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah macam biasa. Kan? Baca surah macam biasa. Kemudian rukuk Allahu Akbar. Rukuk macam biasa. Tapi dalam kes yang solat duduk begini, biasanya dia boleh sujud. Biasanya dia boleh sujud. Kan? Yang banyaknya duduk kat kursi ni, dia tak mampu nak sujud. Kenapa? Bila dia naik nanti, kebarangkalian untuk dia tergolek tinggi. Ataupun langsung tak naik, terus duduk terus pun ada juga kes macam tu. Okey, clear tuan-tuan Cerita dia kalau kita solat berjemaah dalam keadaan kita duduk.
Di mana kedudukan kerusi kita. Yang seronok nak cerita. Tuan-tuan, ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau kes kita solat boleh berdiri, so kerusi kena berada di belakang garisan. Kedudukan saf kita kena sama dengan jemaah yang lain. Kalau kita mampu berdiri daripada mula, contohnya sampai ke keadaan kita rukuk tadi, so kursi kena berada di belakang. Tapi dalam keadaan macam ni, kalau kita duduk secara berjemaah, eloknya jemaah yang duduk kursi ni, dia duduklah sebelah tepi supaya tidak mengganggu saf yang ada di belakang dia, kan? Kalau tak ni, ada pula nanti yang rukuk tuan-tuan dan puan duduk bawah kerusi, kan? Sangkut ni. Mulalah tak usyuk, kena dia kan. Kalau yang tinggi lagi lah, kan? Kemudian bila rukuk pun sama, bila sujud pun sama juga. Kan eloknya kalau ada jemaah kita yang begitu, kita susunkan di sebelah tepi. Ataupun cari kerusi yang lebih kecil. Lebih kecil maksudnya yang bulat je tu ke. Tapi kena tengok juga keadaan. Sebilangan daripada jemaah kita, bila duduk kursi bulat tu, dia tak stabil, dia boleh tergolek. Kena duduk yang macam ni. So tuan-tuan dan puan kena tengok keadaan. Islam tidak menyusahkan kita. So sebab itu bila kita nak beribadah, beribadahlah dengan sempurna. Keadaan yang kedua, kalau memang daripada awal tak mampu untuk berdiri, so kedudukan kerusi ini sama dengan kedudukan saf. Okay. So jemaah dia akan duduk kat sini. Katalah saya orangnya, takbir Allahu Akbar, nasi akan duduk. So jemaah akan berdiri di kiri dan kanan saya. Okey tuan-tuan, boleh macam tu? Ada soalan? Mudah ya, insya-Allah insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Nak cerita buat akidah ni, kita cerita buat ibadah pula Okey. So insya-Allah kita dapat yang ni tuan-tuan alhamdulillah. Okey. So harap yang itu menjawablah tuan-tuan tentang persoalan yang biasa kita buat. Cuma yang paling penting saya nak sebut tuan-tuan dan puan, walaupun keadaannya kita duduk atas kursi, berusahalah untuk solat berjamaah. Datanglah ke masjid ataupun surau. Jangan pula nanti bila kita duduk dekat kursi, kita rasa malu dengan jemaah yang lain, kita tak nak datang ke masjid ataupun surau. Ada kes tuan-tuan dan puan. Sebilangan daripada jemaah tak nak datang ke masjid surau. Kenapa? Kerana dia rasa rendah diri, dia tak mampu untuk berdiri. So dia nak solat atas kursi. So janganlah buat macam tu. Maksudnya jemaah yang lain pun kena faham, sebilangan daripada kita telah pun berusia, sebilangan daripada kita ada masalah lutut, kan? Sebilangan daripada kita kadang-kadang bila makan seafood, kena go out, kan? Tak boleh nak berdiri, so kena duduk. So kita duduklah tuan-tuan dan puan. Ya, so harapnya yang itu dapatlah memberikan ruang kepada kita untuk beribadah dengan sempurna bila kita bersolat di rumah ataupun solat secara berjamaah di masjid, di surau ataupun di rumah. Yang duduk di kursi, dia sujud dengan keadaan dia berdiri. Okey, masa dia rokok, dia rokok. Jadi masa dia sujud tu, dia duduk di sini juga. Dia tidak duduk dan buat position yang macam mustaqim. Oh. Ada macam tu. Ada pula yang buat macam tu Oh, yang ni sejarah jumpa ni tuan-tuan dan puan. Faham situasi dia? Yang kes kedua ni menarik juga. Memang dah duduk tetapi time sujud dia tak nak duduk, tapi dia mungkin keadaan macam tu Okey, adakah dibolehkan tuan-tuan dan puan? Sebenarnya tidak ada persoalan boleh ke tidak boleh dalam kes ni. Dia konsep dia semampu mana kita boleh laksanakan. Tapi dalam keadaan kalau dah ada kursi ni, kita kena praktis lah guna kursi. Saya bimbang juga sebenarnya, kan, kalau kita katalah kita sujud macam ni keadaannya, jemaah lain duduk, kan. Kursi ada ni. So apa fungsi kursi ni? Apa fungsi kursi ni? Okey. Sama juga keadaannya, saya perasan ada jemaah kita bila dia duduk antara dua sujud, dia tak boleh nak lipat kaki dia, kan. Dia berada keadaan macam tu. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh. Tak ada masalah pun sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okey. Sebab itu saya katakan Islam tidak memberatkan. Begitu juga kaki kita ni, kalau kita tidak mampu nak lipat, kan, tak mampu nak lipat ni, tak mampu kita nak lipat begini, tak mampu kita nak tegakkan kaki kita, sama ada duduk secara iftirash ataupun duduk secara tawarruk. Ni iftirash ataupun duduk secara tawarruk. Okey. Tak mampu. So yang kita mampu adalah duduk, kita silakan kaki. Ataupun kita duduk, kita tegakkan kedua kaki kita. Boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan dan puan.
Dia tidaklah rigid kata tak boleh. Yang tak boleh, tak solat. Itu tak boleh. Yang ni boleh. Maksudnya, buatlah selagi yang kita mampu. Kita cuba semampu mungkin untuk buat dengan sempurna. Kan? Sebab itu benda ni kena dipraktiskan selalu. Kalau tak jadi. Betul, kadang-kadang tuan-tuan akan nampak saya sendiri kadang-kadang tuan-tuan tahiyat akhir duduk, antara duduk sujud begini. Saya tidak duduk, tawarruk. Kenapa tuan-tuan puan bila dah cecah umur 50 ni kadang-kadang dia punya apa? Kan dia punya liquid dia semakin kurang. Bila kita nak buat tu sakit tuan-tuan. Kan sakit dah. Kan rasa sakit. Bila sakit tu seboleh mungkin tuan-tuan kita buat. Jangan pula nanti bila kita solat, kita nak juga duduk secara tawarruk, kita himpit orang sebelah. Beratnya orang sebelah himpit sebelah. Yang tepi dinding tu melekat tuan-tuan. Nyak je tu kan. Berlaku juga sebenarnya. Sama juga ketika kita sujud. Ya, ketika sujud sujud. Yang diajar untuk lelaki bila sujud kena buka sedikit ketiaknya. Betul tuan-tuan? Tapi kata jemaah tu padat tuan-tuan, jangan masing-masing buka kepak macam ni. Ada yang tak boleh sujud nanti tuan-tuan. Maksudnya kena disesuaikan dengan keadaan. Ya, kena disesuaikan. Begitu juga ketika duduk antara dua sujud. Kan, kalau tak mampu kita nak tegakkan kaki kita, duduk dalam keadaan tawarruk. Kan, duduklah dengan keadaan kakinya luruskan. Tak ada masalah tuan-tuan puan. Tidaklah rigid mesti ditawarrukkan ataupun mesti satu lagi iftirashkan kaki itu. Dapat tuan-tuan Kan, ada keadaannya memang bila kita dah berumur memang kita ada kekangan untuk buat benda-benda begitu. Kalau boleh buat, buatlah semampu mungkin. Kalau tak boleh buat, buatlah semampu yang kita boleh buat. Okey, tadi dapat Itu. Ada soalan lagi ke tuan-tuan? Okey. Kedudukan kerusi itu di mana sepatutnya? Okey. Macam ni. Haji Razi sini. Macam ni. Okey. Ada dua keadaan Haji. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau kita ini mampu untuk berdiri. Maksudnya, kalau saya mampu untuk berdiri, tapi untuk rukuk saja saya tak mampu untuk berdiri. Tak mampu untuk sujud, saya tak mampu untuk sujud. Okey, keadaannya, saya akan duduk sebelah Haji Razi, kerusi berada di belakang ini. Okey, itu keadaan pertama. Ketika mana? Ketika saya tak mampu untuk sujud. Maksudnya sujudnya nanti saya akan duduk. Haji Razi akan duduk ke bawah. Saya akan sujud macam ni je. Ini kemampuan saya untuk sujud. Okey. Duduk antara sujudnya sama juga jadi tuan-tuan Kan sama. Keadaan kedua, kalau sekiranya daripada awal memang saya tak mampu untuk berdiri. Macam ni. Pusing-pusing kita je. Okey. Tak sampai sikit. Macam ni. Kalau saya tak mampu untuk berdiri daripada awal, maksudnya eloknya takbir imam takbir Allahu Akbar, saya pun takbir Allahu Akbar dan saya terus duduk. Okey, so kedudukan kaki saya sebenarnya berada pada kaki kerusi. Yang tahu mampu tak mampu tu kita. Ada hari saya sebutkan tadi, kalau kita ada penyakit gout, kalau kita ada penyakit gout, ada harinya lepas kita makan seafood, kita kena penyakit gout, memang tak boleh bangun tuan-tuan. Kan? Kenalah jadi macam gini. Tapi ada harinya kita dah makan ubat jadi kuat, dia akan jadi macam ni. Kan? Dia bertukar. Yang penting solat, jangan tak solat, itu je. Okey? Ada lagi? Boleh nak? Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya ada beberapa fatwa sebenarnya yang berkaitan dengan isu tersebut. Antaranya fatwa Negeri Sembilan. Yang saya tunjuk tadi ada berkaitan ataupun telah difatwakan oleh fatwa Negeri Sembilan, beginilah keadaan dia. Juga difatwakan oleh fatwa Negeri Terengganu. Pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Tapi untuk pendetailannya tuan-tuan dan puan-puan memang kita kena rujuk kitab-kitab yang panjang. Tapi biasanya tak larilah daripada apa yang saya tunjukkan tadi. Okey. Kalau kita menjadi imam tapi kita duduk, boleh tak tuan-tuan dan puan? Boleh, tak ada isu. Jangan pula nanti nak solat berjemaah dekat rumah, kerana kita sakit, kita minta isteri kita jadi imam. Yang itu tidak boleh. Jangan dibuat pula kan. Ni kenapa ayahnya? Tak boleh nak diri. Awak je lah jadi imam.
maknya jadi imam. Yang itu tak boleh. Maknya jadi imam untuk anak-anak perempuan. Kita kena faham gitu. Kan? Katalah kita jadi imam pun sama kaedahnya tadi. Kita tak mampu untuk berdiri. Kita duduk takbir dan terus duduk, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar, duduk. Baca Fatihah. Okey. Katalah kita tak mampu untuk duduk, kena baring dan kita nak solat jemaah pun boleh. Kita baring atas kursi, baring atas tilang, kemudian jemaah seorang lagi duduk di sebelah kita pun boleh. Tak ada isu. Okey, yang jadi isu kalau tak solat. Ya, yang mampu berdiri kursinya duduk kat belakang. Maksudnya kedudukan kita ni sama dengan jemaah yang lain. Ya, betul. Yang tak mampu tadi kursinya duduk sama dengan soft. Itulah ringkasan dia. Okey. Dan isu tadi yang kata dia rokok, sujud dalam keadaan dia berdiri kemudian tadi, ada isu. Tak ada isu. Maksudnya kalau dia tidak mampu, kemampuannya setakat itu tuan-tuan dan puan, maka duduklah rukuk dalam keadaan begitu. Ada, memang kita akan jumpa tuan-tuan dan puan. Kes ni saya dah jumpa sebenarnya di Mekah tuan-tuan . Dekat Malaysia ni saya jarang jumpa, tapi di Mekah saya dah jumpa dah. Ada sebilangan jemaah kita di Mekah memang tak mampu untuk sujud dan tak mampu untuk duduk antara dua sujud secara melipat kaki. So dia akan buat macam mana? Macam yang Haji sebut tadi. Tapi sakit tu sebenarnya. Kan nampak macam kurang ajar sikit. Kan? Ialah membentukkan orang belakang. Tapi nak buat macam mana? Kalau kitalah jemaah itu cuba cari tempat yang lebih sopan. Maksud dia cari soft kat sebelah belakang, sebelah tepi supaya tidak mengganggu jemaah yang lain. Kan? Kalau tak, nanti kita pun rasa macam tak selesa lah kan, pasal mengganggu keadaan solat yang ada. Boleh buat. Ada orang baca tahiyat dalam keadaan macam ni tuan-tuan. Memang betul ada macam ni. Saya dah jumpa dah tuan-tuan . Tapi bukan di Malaysia. Tapi kalau yang duduk antara dua sujud dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, macam ni pun ada. Tahiyat pun ada. Kan kita dah lama tuan-tuan dia jadi tegang. Dia dah jadi tegang dah. Betul. Tapi itulah hakikatnya bila kita dah berumur, kan Allah dah tarik sedikit nikmat kita, tapi kita ada kesungguhan. Yang penting ada kesungguhan untuk solat jemaah, itu yang paling penting tuan-tuan dan puan. Kan? Sebilangan orang tak boleh duduk macam ni tuan-tuan. Saya dah jumpa sebilangannya kena akad kaki. Saya dah jumpa juga macam ni. Dia akad kaki dia. Saya dah jumpa dah kes macam ni. So kemampuan dia macam tu, tapi dia nak solat berjamaah. Dia datang untuk solat berjamaah. Kita tak tengok lagi tuan-tuan yang solat tapi tanpa mengangkat tangan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangan dia dekat macam ni. Cuba lalu naik penumbuk je ni. Kan ada. Kan? Kalau yang bermazhab Ibadi memang macam tu. Dia takbir Allahu Akbar, dia bukan Allahu Akbar tangan letakkan di perut, tidak. Tapi tangan dilepaskan ke bawah. Kita akan jumpa. Sebab tu kalau kita banyak pergi ke negara-negara Islam yang lain, kita akan jumpa banyak kes. Dan kita akan jumpa ketikanya di mana tuan-tuan dan puan, dia sujud, kan tempat sujudnya ada seketul. Bisa nampak tuan-tuan Bisa nampak? Batu Karbala. Ni Syiah Imamiyah. Kan? Batu Karbala. Kalau tak ada batu Karbala ataupun tanah Karbala, dia akan ambil daun kertas. Dia akan sujud di atas tanah Karbala. Bagi dia itu yang paling afdal. Kes ni banyak berlaku dekat mana tuan-tuan? Dekat Iran. Banyak juga macam ni. Dan batu Karbala dekat Iran memang disediakan dekat bekas di luar masjid. So nak masuk masjid, ambil satu, letak tempat sujud, solat, dahi kena di atas batu Karbala. So benda-benda macam ni kita akan jumpa. Tapi kat Malaysia ni tak ada lagi sekat ni lah. Alhamdulillah. Okey. Boleh kita teruskan tuan-tuan? Okay. InsyaAllah. Tinggal 8 minit ni. Tak ada ni, dah start ni. So tuan-tuan clear tentang solat tadi. So bila sebut Isra' dan Miraj, benda pertama yang kita kena ingat ketika malam Isra' dan Miraj adalah kefarduan solat. Dan bila kita sebut pasal solat ini tak ada diskaun. Tak ada diskaun tuan-tuan ya. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya kena buat dalam keadaan apa sekalipun. Kita bermusafir, kita kena solat.
Okey, satu keadaan lagi, kita solat dalam keadaan duduk ni bila masa tuan-tuan dan puan, kalau kita seorang nelayan, kita naik sampan. Kan bila kita berdiri, keadaan duduk tidak stabil kan? Kan sampan goyang. Silap gaya dengan kita sampan pun terbalik sekali. So macam mana? Solatlah dengan duduk. Yang penting solat. Katalah ada binatang buas, kan? Ada binatang buas ni, dah masuk waktu solat, ada binatang buas kejar kita. Kita banyak pokok. Kita duduk dekat dahan pokok, lepas tu kita nak solat. Takkan nak berdiri tuan-tuan puan. Ketika itu ilmu ini perlu dipraktiskan. Solat dalam keadaan duduk dan solat dalam keadaan seminimum mungkin pergerakan. Okay? Seminimum mungkin pergerakan supaya kita tidak jatuh, supaya tidak mendatangkan cederaan yang lebih teruk pada diri kita. So benda-benda ni kita kena praktiskan. Sama juga kita solat dalam kapal terbang, kan? Yang nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi melancong. Sama juga yang suka travel naik kenderaan pun sama. Kita nak berdiri dalam keadaan betul macam ni, terhad. So macam mana? Duduk kan, solat sama ada dalam keadaan duduk atas kursi ataupun duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud tadi. Duduk iftirash nama dia. Jangan bersila je. Kalau bersila tak jadi tuan-tuan. Solat bersila ni saya tak tahulah jadi tak jadi tuan-tuan. Macam mana nak sujud macam mana, nak rukuk macam mana? Boleh ke tak boleh? Tapi ceritanya boleh. Kalau orang tu tak mampu solat kecuali duduk bersila, so you kena solat duduk bersila. Kalau tak boleh duduk bersila, belunjuk tuan-tuan dan puan, belunjuk. Kan? Kena solat dalam keadaan bagaimana sekalipun. Sebab itu dalam solat ini kita kena duduk dalam keadaan yang semampu mungkin. Kalau kita sakit, kita tak boleh berdiri. Kan? Kita boleh duduk dalam keadaan macam ni tuan-tuan dan puan, so kita kena duduk dalam keadaan berlunjung. Hadapkan kaki ke arah kiblat, wuduk dah sempurna, kemudian kita solat. Kalau nak solat berjemaah, pastikan bahawa makmum berada di belakang. Bukan makmum di depan, makmum kena berada di belakang. Kalau kita atas katil, makmum berada kat sebelah pun tak apa, okey. Macam tu. Kan? Kalau kita nak solat tak mampu untuk duduk berlunjung, kena terlentang, terlentang. Ada kes, banyak kes tuan-tuan dalam cerita COVID dulu, memang banyak peristiwa ini berlaku dan telah dipraktiskan oleh orang pencinta solat berjemaah. Nak buat tu memanglah cabaran tuan-tuan tapi insya-Allah kalau kita jenis yang solat berjemaah, kita dapat laksanakan benda itu dengan baik dan sempurna. Okey, dapat tuan-tuan insya-Allah. So cerita pasal solat ni amat penting dalam apa keadaan sekalipun, dalam keadaan cuaca, situasi macam mana pun kita kena solat. Kita berada di puncak gunung, contohnya pergi mendaki Gunung Kinabalu. Ini pengalaman tuan-tuan saya kongsi. Yang pernah daki Gunung Kinabalu pun sama juga pengalaman tu. Kita akan gerak naik ke puncak pukul 2 pagi. 2 pagi kita akan bergerak ke puncak. So kita jangkakan sampai kat puncak tu waktu subuh. Pukul 4 macam tu sampailah 4 ataupun pukul 5 pagi kita sampai. Kita sampai ke atas sudah terang dah tuan-tuan dan puan. Nak ambil wuduk tidaklah, terlalu sejuk. Kalau ambil pun ambil senimam mungkin kan. Air banyak ni tuan-tuan dan puan, beratnya macam 5 kilo. 500 ml macam 5 kilo. So gunakan dia untuk minum dan gunakan untuk wuduk, basuhlah seminimum mungkin. Sebab itu kita kena belajar macam mana cara ambil wuduk menggunakan air yang sedikit. Letak dekat tangan, ratakan di seluruh muka, letak tangan kan, ratakan di tangan kiri dan kanan, sapu sedikit kepala, basuh kaki, cukup. Tak payah nak basuh 3 kali yang sunat tu tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kerana keadaan tidak mengizinkan. Dengan kesejukan yang ada, kemudian kedua dengan bekalan air yang sedikit, dan satu lagi waktu kita nak solat. Kerana bila berada di puncak ini, pengalaman saya bila saya nak sampai ke puncak tu memang dia terlalu kecerunannya tu terlalu tinggi, mencecah sehingga 80 darjah, hampir 90 darjah, 80 darjah, 75 darjah. So kita nak solat macam mana, memang kena cari ruang, dapat je ruang yang selesa untuk solat, kita solat. Dan permukaan tidak rata, dia akan sengit macam tu kan. So macam mana kita nak rukuk dan sujud? Ada kalanya bila kita berpijak tu dia akan sengit sebelah kaki kita. Kan dia macam tu. So, sebab itu kita kena praktiskan ilmu ini supaya bila kita berada di situasi sebenar, kita dapat laksanakan solat dengan sempurna. Begitu juga kalau kita travel, yang menaiki kenderaan dengan perjalanan yang jauh dan kita tidak boleh berhenti. Sebabkan apa tuan-tuan? Sebabkan mengejarkan masa.
Kalau tidak sebabkan mengganjal masa, mungkin kita boleh berhenti dan kita solat di tepi jalan. Nak solat tak perlu ada masjid baru nak solat, tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan musafir, solatlah di tepi jalan, boleh, tak ada masalah. Ustaz, tak ada sejadah, tak apa, kita bersejadahkan tanah, pasir, okey tuan-tuan dan puan, tak ada masalah, boleh buat. Tapi kalau kita tak biasa, memang kita akan rasa tidak selesa, kan Jen? Sujud-sujudnya masuk pasir dalam hidung, tu rasa tak selesa, kan? Tapi kena buat, yang ni kena buat. Yang paling dekat dengan kita kalau naik kapal terbang lah, iaitu yang dekat dengan kita. Tapi setakat ni kalau kita travel dekat Malaysia, kita berhenti kat mana pun masjid dan surau ada, itu kita tak perlu risau. Kecuali kalau kita nak pergi merantau ke tempat orang, barulah kita rasa risau, betul tak? Kan kena bawa kompas. Tak perlu bawa kompas, tuan-tuan. Ada handphone sekarang, semua boleh jadi. Kiblat pun guna handphone je, pusing-pusing dapat kiblat, pusing-pusing dapat apa ni, waktu solat di tempat yang kita berada. Kan betul ya? Itu kalau kita nak lihat. Sebab itu solat ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, sesibuk mana pun kita, solat kita kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga yang kita kena pesankan dengan anak kita, isteri kita. Katalah malam ni kita tidur lewat, kan ada bola final Piala Asia, Jordan bertemu dengan Qatar. Korea ada kalah lah. Jordan bertemu dengan Qatar, kan, masuk final. Kita pun berjagalah sampai pukul 3 pagi. Esok subuh terbabas, tuan-tuan. Tak lewat pukul 7 baru bangun. So nak buat macam mana? Kena bangun untuk solat. Allah dah terbabas, tak apalah kita qada kemudian. Tak, tuan-tuan dan puan, selagi kita ingat, kita qadalah solat kita. Dan ada baiknya, tuan-tuan dan puan, ketika kita masih sihat ini, Allah beri kita usia panjang, kita buat refleksi berapa banyak waktu solat yang kita tinggalkan zaman kita muda dulu. Zaman pop ye kita, berapa banyak kita tinggalkan, kan? Zaman kita jadi rockers dulu, berapa banyak kita tinggalkan, kan? Zaman kita tak sempat kerana nak besarkan anak-anak, kerja tak berhenti, berapa banyak kita tinggalkan. Ada baiknya kita ingatkan. Begitu juga kalau ada ahli keluarga kita yang sakit. So yang menjaga itu kena take note berapa banyak waktu yang luput, tidak sempat dilaksanakan. Kenapa? Yang itu wajib diganti. Kan? Bukan saja puasa, tuan-tuan, puasa memanglah clear cut, tapi solat ni lebih penting. Kalau untuk ibu-ibu, anak-anak perempuan, ayah-ayah dan abang-abang kena ingatkan. Biasanya berlaku ketika nak period. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan perempuan? Kita terlewat solat menyebabkan period keluar, dan waktu yang luput itu kita lupa hendak ganti. Contoh, hari ni sepatutnya keluar hari ni kalau ikut jadual period, kan, dah masuk waktu Zuhur, kita pun berlengah-lengah, keluar period. Waktu yang kita tinggalkan itu, kadang masuk Zuhur, kena digantikan. So mak ayah kena ingatkan anak-anak perempuan, ibu-ibu kena ingatkan anak-anak perempuan kita, kan. Kalau boleh janganlah sampai kita tinggalkan solat, kerana solat ini memang kira satu persatu. Dan itulah amalan pertama yang akan dihisab nanti bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Malam ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kita nak cerita pasal wahdaniyah, kan, cerita pasal solat pula, tuan-tuan. InsyaAllah lah bersempena dengan Isra' dan Miraj, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dina ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.